Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Khairul Bari Akbar bin Kamaluddin, nombor matris 069902. Baiklah, hari ini saya ingin menerangkan tentang tajuk kekurangan dalam adab berinteraksi dengan guru. Kita sebagai pelajar, kita hendaklah mengetahui bahawa terdapat banyak kekurangan jika kita tidak beradab dengan guru-guru kita. Yang pertama ialah tidak mendapat keberkatan dalam menuntut ilmu. Hal ini demikian kerana apabila kita belajar dengan guru-guru kita tapi kita tidak menghormati guru-guru kita, sebagai contoh kita berbisik ketika guru kita sedang mengajar, kemungkinan besar kita tidak mendapat keberkatan dalam menuntut ilmu. Hal ini demikian kerana telah disebut hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbicara atau berbisik berdoa, sementara yang ketiga tidak diajak sampai kalian bercampur dengan manusia, kerana ia membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Hadis ini bermaksud apabila ada 3 orang tetapi 2 orang tersebut berbisik antara mereka sahaja, manakala orang yang ketiga ini tidak mengikuti apa yang mereka bisikkan, maka ia akan membuat orang yang ketiga ini tersinggung dengan apa yang telah dilakukan oleh dua daripada mereka. Hal ini menekankan bahawa bahawa berbisik ini mampu menyebabkan guru-guru kita tersinggung dan tidak beradab. Tidak kisahlah kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, ibu bapa kita maupun jiran-jiran kita, dan terutamanya guru-guru kita sekalipun, kita janganlah berbisik di hadapan mereka, kerana ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan saya mengetahui bahawa saya juga pernah berbisik dengan rakan-rakan saya ketika guru-guru sedang mengajar. Dan mereka juga, kawan-kawan saya juga pernah berbisik ketika guru-guru kita sedang mengajar. Tapi kita hendaklah cuba untuk memperbaiki diri kita menjadi pelajar-pelajar yang baik, pelajar-pelajar yang sopan santun untuk mendapat ilmu yang dekat. Dan perkara ini juga kita hendaklah menekankan bahawa apabila guru-guru kita sedang mengajar, maka kita hendaklah mengambil perhatian, fokus ketika guru kita sedang mengajar. Dan apabila guru-guru kita sedar bahawa anak-anak muridnya atau pelajar-pelajar mereka yang fokus ketika mereka mengajar, maka perasaan guru kita akan lebih seru, lebih suka, akan lebih bahagia. Kerana apa? Kerana pelajar-pelajar mereka mengambil perhatian apa yang telah diajar oleh guru-guru mereka. Perkara yang kedua, apabila kita kurang beradab dengan guru-guru kita, maka apa yang terjadi? Hati kita akan tertutup apabila kita mendapat ilmu. Hal ini mengapa? Kerana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, seperti kita tahu, Imam Syafi'i merupakan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh alim ulama yang mempunyai ilmu yang tinggi. Tetapi sebelum Imam Syafi'i menuntut ilmu, Imam Syafi'i menuntut ilmu untuk beradab dengan guru-guru mereka, guru-guru Imam Syafi'i. Baiklah, kata Imam Syafi'i berbunyi seperti begini: sesiapa yang ingin dibuka hatinya oleh Allah SWT, maka hendaklah ia berkhalwah ataupun bersendirian, sedikit makan, menjauhi daripada bergaul dengan orang-orang yang jahil, dan membenci orang yang tidak berlaku adil dan tidak beradab daripada kalangan mereka yang sedang berilmu. Maka di sini Imam Syafi'i dia menekankan apa? Apabila kita ingin membuka hati kita kepada Allah SWT, maka kita hendaklah bersendirian dan menyedarkan diri apa salah kita ketika kita berada di dunia. Dan yang kedua, kita juga hendaklah kurang makan makanan. Maksudnya kita tidak perlu kenyang apabila kita makan. Kenapa? Kerana apabila kita makan makanan, selalu makan, kita akan berasa malas untuk menuntut ilmu. Dan perkara yang ketiga ialah kita hendaklah menjauhi daripada bergaul dengan orang-orang yang jahil. Kerana mungkin terjadi orang-orang yang jahil ini akan membawa kita ke jalan yang mungkar. Dan boleh jadi juga kita yang akan membawa orang-orang jahil itu ke jalan yang benar. Dan perkara yang keempat ialah kita hendaklah membenci pada orang-orang yang tidak berlaku adil. Dan yang kelima, yang paling penting ialah kita hendaklah benci pada orang yang tidak beradab dengan orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, iaitu guru kita. Kenapa? Guru kita berusaha untuk menyampaikan ilmu kepada kita, kita hendaklah menerima dengan hati yang terbuka, dengan hati yang bersih. Dan apabila kita mendapat ilmu tersebut, maka kita hendaklah mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nikno Wardata Aina binti Adli, nombor matrik 069889. Hari ini saya akan membincangkan tentang kekurangan dalam adab berinteraksi dengan sahabat.
Antara kekurangan dalam adab berinteraksi dengan sahabat ialah kurang memberi salam. Seperti mana yang kita tahu, salam adalah dapat mengeratkan hubungan sesama manusia. Selain pada itu, memberi salam juga dapat mendidik kita menjadi seorang yang rendah hati. Kita akan lebih saling sayang menyayangi sahabat kita dan akan wujudnya saling hormat menghormati antara kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seutama-utama manusia pada Allah ialah orang yang terlebih dahulu memberikan salam dalam kalangan mereka. Selain pada itu, salam juga adalah antara amalan yang terbaik. Selain itu, antara kekurangan dalam adab berinteraksi dengan sahabat ialah malu untuk tegur perbuatan sahabat yang salah. Kerana kita bimbang, kita akan mengguris perasaan mereka, membuat mereka marah dan kita takut untuk kehilangan sahabat kita. Sebenarnya rakan yang baik adalah rakan yang berani menegur kita. Kerana sebaik-baik rakan di sisi Allah ialah rakan yang membimbing kita ke arah kebaikan, bukan rakan yang menghardik kita. Jadi, kita mestilah menegur rakan kita walaupun rakan kita membuat salah. Bukan rakan yang menghardik kita, yang mencaci kita ketika kita melakukan kesilapan dan maksiat kepada Allah. Sebaliknya adalah rakan yang sedia untuk membimbing kita ke arah kebaikan, memimpin untuk menuju jalan yang Allah redha. Seterusnya, nama diberi Izzat Aiman bin Muhammad Zaidi, nombor metrik 069843. Okay, insyaAllah pada hari ini saya akan membahaskan tentang kekurangan dalam adab berinteraksi dengan jiran. Seperti mana isu yang saya akan bangkitkan ialah tiadanya masa kita untuk beramah mesra meskipun sedikit ataupun bertegur sapa dengan jiran-jiran tetangga kita, oleh kerana hal terlampau sibuk dengan pekerjaan maupun cita-cita yang ingin dicapai. Selain itu, sikap sombong dalam diri manusia juga, dalam diri kita juga menjadi salah satu faktor ataupun isu yang akan membangkitkan masalah perkauman serta masalah dalam kejiranan kita. Oleh itu, perkara ini hendaklah dielakkan kerana ianya boleh menjejaskan silaturahim antara kita dengan jiran. Kerana jiran ini adalah salah seorang pembantu dan golongan yang terdekat dengan kita apabila kita dalam kesusahan. Jadinya jiran-jiran boleh menolong kita pada waktu susah. Oleh itu, kita hendaklah tidak buruk sangka dengan jiran walaupun dia berbeza kaum, serta mengelakkan permusuhan dengan jiran kita. Kita hendaklah berbaik dan bertoleransi dengan jiran tetangga kita. Dalam hadis yang berbunyi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Hadis ini menekankan bahawa jika kita seorang yang beriman, kita hendaklah berbuat baik kepada jiran kita. Oleh itu kita hendak berbuat baik dan menjaga hubungan kita dengan jiran supaya bagi mengelakkan salah faham serta mengharmonikan kehidupan berjiran. Sekian itu saya daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Aziz bin Razam dan nombor matrik saya ialah 070080. Hari ini saya akan menghuraikan topik yang telah diberikan, iaitu hubungan insaniah, dan saya memilih tajuk kekurangan adab dalam berinteraksi dengan ibu bapa. Baiklah, bagi bercakap mengenai konteks ini,
sebagai anak kita haruslah mempunyai sifat hormat yang tinggi terhadap ibu bapa. Ini kerana ibu bapa yang telah menjaga kita dari sejak lahir sampailah besar. Seterusnya, ibu bapa juga memainkan peranan yang penting bagi mencorakkan kehidupan dan masa depan anak-anak. Seharusnya lah kita sebagai anak perlu, wajib hormat ibu bapa. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dan dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka dan janganlah engkau menengking dan menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahawa betapa pentingnya anak untuk meninggikan atau memuliakan darjat ibu bapa. Kita sedih apabila melihat ramai anak pada zaman kini tidak menghormati ibu bapa mereka, di mana terdapat isu viral anak yang mengherdi ataupun memukul, malah membunuh. Semoga perkara ini dapat kita jauhkan. Na'udzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nazim Bihanafi, nombor matrik 070017. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan hubungan insaniah, yakni dalam kita kekurangan adab dalam berinteraksi dengan pemimpin. Pemimpin adalah ketua bagi sesebuah organisasi atau suatu kumpulan masyarakat. Maka sudah pastilah kita ingin mengetahui cara yang betul dalam berinteraksi, dan menyebabkan banyak perkara yang boleh kita bincangkan. Terdapat beberapa masalah terutamanya dari sudut adab dalam kita berinteraksi dengan pemimpin. Antaranya adalah cara kita untuk menegur pemimpin itu. Sudah diketahui bahawa pemimpin ini perlulah ada caranya untuk kita berinteraksi dengannya. Antaranya dalam kita menegur pemimpin, kita boleh lihat daripada contoh yang telah diajarkan oleh As-Salafus Salih, sebagaimana yang dinakalkan daripada Ibn Rajab dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, yang mengatakan bahawa para salaf terdahulu apabila mereka ingin menegur pemimpin, mereka menegurnya secara berseorangan, bukan di khalayak ramai. Kerana itu pentinglah bagi kita untuk mengetahui itulah adab yang sebetulnya dalam kita berinteraksi dan menegur pemimpin itu, agar pemimpin itu tidak merasa aib dan tidak merasa seperti direndahkan. Sebaliknya, dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahum yatadhakkaru aw yakhsha. Allah Ta'ala memberi kita contoh sebagaimana Allah Ta'ala menyuruh Musa dan abangnya Harun untuk pergi berjumpa dengan Fir'aun, yakni pemimpin pada masa itu, kerana Fir'aun telah melakukan perkara yang melampaui batas, dan melampaui batas itu Allah tetap menyuruh Musa untuk menasihatinya dengan baik dan berkata perkara-perkara yang baik secara personal. Kerana itulah adab yang sebetulnya dalam kita menegur pemimpin kita. Antara kesan kurangnya adab dalam kita berinteraksi dengan pemimpin adalah negara yang tidak harmoni. Negara yang tidak harmoni kerana pemimpinnya dan rakyat tidak bersatu hati. Mereka saling berbalah antara satu sama lain. Maka timbullah pelbagai rusuhan sehingga berlaku perang saudara dalam negara sendiri. Maka pentinglah bagi kita dalam menjamin keharmonian negara agar kita saling bersatu antara rakyat dengan pemimpin, agar tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini dan menyebabkan ekonomi negara kita akan lebih utuh pada masa hadapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.